Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana datang menonton video saya. Hari ini kita akan sambung dengan JavaScript episod yang ke-6, iaitu mengenai loop ataupun ulangan. Dan kenapa kita perlukan ulangan ataupun loop ini adalah untuk kita mengulangi proses yang sama sehingga kita memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh loop ataupun ulangan tersebut. Okey. Contoh, kita nak console.log sebanyak 10 kali. Okey, dan data. Kita nak dia ulang sebanyak 10 kali. Jadi kita tak perlu nak buat console.log sebanyak 10 kali macam ni. Kita hanya boleh menggunakan ulangan ataupun gunakan loop untuk untuk kita ulang console.log yang sama sebanyak 10 kali. Okey. Tetapi ulangan ataupun loop ni dia perlu diberhentikan jika kita gunakan loop di dalam JavaScript, kerana kalau anda tonton JavaScript episod yang pertama, saya ada cakap yang JavaScript ni adalah single threaded. Bermakna jika contoh while loop ini tidak akan berhenti, maka coding yang seterusnya, coding selain daripada while loop ni ataupun coding seterus bawah daripada while loop ni, dia tidak akan berjalan. Kerana apa? Kerana JavaScript adalah single threaded. Jadi single tu, satu-satunya thread tu, dia hanya fokus kepada while loop ini saja. Bila dia fokus kat sini saja, dia tak akan jalankan console.log yang selebihnya di bawah daripada while loop ini. Okey. Jadi while loop juga kita sering gunakan ketika proses yang melibatkan penggunaan array. Jadi most of the time ataupun selalunya lah kita akan deal ataupun kita akan berurusan dengan array lah ketika kita menggunakan loop ataupun ulangan ni. Okey, jadi untuk contoh yang pertama, saya akan tunjuk while loop dahulu, kerana bagi saya while loop ni lebih mudah berbanding daripada for loop. Okey, seperti yang saya cakap tadi, JavaScript adalah single threaded, dan apa-apa saja loop ataupun ulangan yang berlaku di dalam coding ataupun proses kita mesti berhentikan dia. Dia mesti akan ada satu tahap ataupun satu masa di mana while loop ini ataupun ulangan ini dia akan berhenti. Okey, jadi kita boleh buat pemboleh ubah ataupun variable yang akan berhentikan while loop ini bila dia dah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh while loop ini. Jadi let berhenti ulangan, saya akan letak kosong. Okey, jadi kat dalam while loop ni saya akan masukkan console.log data, dan saya akan tambahkan dengan berhenti ulangan, sebab saya nak nilai berhenti ulangan ni meningkat. Jadi macam mana kita nak berhentikan while loop ni ataupun ulangan sementara ni? Dalam while loop ni, dia akan mengambil satu parameter, dan dalam parameter ini kita perlu jelaskan, okey, while loop, kau akan berhenti bila berhenti ulangan ini dah memenuhi syarat yang kau telah tetapkan. Okey, contoh berhenti ulangan bila berhenti ulangan dah lebih besar daripada 5 contohnya. Jadi selagi mana okey, jadi while loop ni akan berhenti bila variable ataupun pemboleh ubah berhenti ulangan ini lebih besar daripada 5. Okey, jadi kat sini kita dah assign ataupun kita dah mulakan variable berhenti ulangan kita dengan nilai yang kosong. Jadi untuk setiap ulangan saya nak tingkatkan nilai berhenti ulangan ni. Jadi saya akan buat berhenti ulangan tambah-tambah. Jadi setiap kali loop dia akan tingkatkan nilai berhenti ulangan. Jadi untuk loop yang pertama dia akan jadi 1, untuk loop yang kedua dia akan jadi 2, untuk loop yang ketiga dia akan jadi 3, untuk loop yang keempat dia akan jadi 4. Okey.
Di sini pula dalam while loop pula adalah syarat yang telah ditetapkan oleh while ni. Jadi dia akan berhenti bila bilangan ataupun nilai berhenti ulangan ini telah lebih daripada 5. Okey. Jadi kita boleh tengok dekat console.log kita. Saya tak tahu kenapa dia saya akan port disposing, saya akan go live semula. Okey, jadi kita dah pergi ke browser kita. Jadi kita boleh inspect elemen, tengok di konsol dan kita akan dapat ke-55 data kita tersebut. Jadi bila dia dah lebih bilangan berarti ulangan ni bila dah lebih daripada 5, iaitu maksudnya nilai dia dah jadi 6, maka dia akan berhentikan loop ini. Kita kena berhentikan loop ni sebab JavaScript ialah single threaded dan kita tak nak browser kita nanti dia hang ataupun dia berhenti lah. Dan kita juga boleh gunakan array di sini. Contoh, saya akan buat array let nama equal to def zaim fza. Okey, contohlah. Jadi saya boleh buat console.log nama dan saya akan ambil nilai berhenti ulangan sebagai indeks untuk kita dapatkan nilai dalam array tersebut. Okey, jadi first kali kita akan dapat def, lepas tu kita akan dapat zaim, kita akan dapat def zaim dan kita akan dapat fza. Tapi nilai yang terakhir adalah undefined kerana kita tiada 5 nilai sebab dia memerlukan 5 nilai. Jadi kalau saya letak azef contoh, maka undefined tadi dah hilang. Jadi kita punya while loop ni dia telah memenuhi syarat iaitu di mana berhenti ulangan lebih pada 5 dan dia akan berhentikan while loop tersebut ataupun ulangan ni. Dan untuk yang kedua kita ada for loop. Dan kita ada for loop. Okey, for loop ni dia akan ada 3 parameter. Bukanlah dia ada 3 parameter, dia hanyalah satu parameter tapi dia dibahagikan dengan nilai semikolon ni. Okey. Jadi untuk yang pertama ni dia akan untuk kita initialize ataupun untuk kita mulakan satu variable yang mana variable ini akan membantu kita untuk berhentikan for loop ini. Jadi saya boleh cakap let berhenti for untuk kosong. Okey. Jadi kita dah bagi nilai macam untuk while tadi kita bagi juga nilai berhenti ulangan ni, tapi kita mesti bagi di luar. Kerana apa? Kerana while ni dia hanyalah satu parameter saja dan dia tidak dibahagikan dengan semikolon seperti for loop. Jadi untuk yang pertama ini kita bagi for let berhenti for equal kepada kosong. Dan untuk yang kedua pula adalah syarat dia. Okey, jadi apa yang kita nak buat ialah sama juga seperti while loop ni. Kita nak buat berhenti for lebih pada 5. Okey, jadi kita buat for loop ni akan berhenti bila nilai berhenti for ni dah lebih daripada 5. Sama saja konsep dengan while loop yang kita buat tadi. Dan akhir sekali kita akan masukkan berhenti for tambah. Kalau anda perasan untuk berhenti ulangan
untuk dia punya penambahan, untuk syarat dia, dan juga untuk kita initialize ataupun kita mulakan variable yang akan bantu kita untuk berhentikan sesuatu loop tersebut. Untuk while, kita kena letak ataupun kita kena mulakan setiap segmen ni di barisan yang berbeza. Jadi untuk berhenti ulangan kita dibuat barisan 9, untuk syarat di barisan 7, dan juga untuk berhenti ulangan ataupun variable yang akan membantu kita untuk berhentikan while loop ini berada di barisan yang kelima. Tetapi untuk for loop, kita dah buat semua itu di dalam satu baris sahaja. Okey. Jadi untuk for, kita boleh buat juga sama, console.log. Kita akan menggunakan array ni nama, dan dia akan mengambil nilai ataupun nilai berhenti ulangan, berhenti for, maafkan saya, dia akan menggunakan nilai berhenti for sebagai indeks untuk dia console.log nilai tersebut, nilai yang terdapat dalam array tersebut. Jadi saya akan padamkan yang ni dahulu supaya kita tak pening je, okay? Dan kita akan dapat nilai yang sama. Cuma perbezaan yang ketara antara while loop dan for loop ialah while ni selalunya untuk data atau selalunya untuk ulangan ataupun loop yang kita tak tahu sebanyak mana data yang akan diberikan ke dalam proses kita. Jadi untuk for loop ni kita dah tahu dah, kita akan jalankan for loop ni sebanyak 5 kali. Kita akan jalankan proses sebanyak 5 kali. Okey, jadi itu untuk for loop. Jadi kita dah tahu dah sebanyak mana data yang perlu kita ulang. Jadi contoh kalau kita ada 5 data, jadi kita hanya perlu jalankan 5 data saja. Tapi untuk while loop, contoh kalau kita ambil data daripada database kita, hari ni ada 100 data. Jadi kita akan loop sebanyak 100 kali. Dan mungkin keesokan harinya kita akan dapat penambahan data lagi sebanyak 150. Jadi dah jadi 250 data kepada while loop kita. Jadi while loop kita ni kena ulang sebanyak 250 kali. Jadi nilai tersebut tu dia tak menentu. Okey. Jadi itulah perbezaan yang ketara di pada while loop untuk proses di mana nilai yang tidak menentu, dan untuk for loop pula adalah untuk proses nilai yang mana kita dah tahu data tersebut adalah sebanyak nombor tersebut. Okey, setakat itu saja video kita kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.